ilmu. Mudah-mudahan kita diberikan keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahu khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan kebaikan bagi seorang itu, maka ditambahkan padanya ilmu agama. Di dalam kitab Ar-Ruh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ada menyatakan dalam permasalahan yang kedua, yakni fi fasli wa amal mas'alati tsaniyah, pada bab masalah persoalan yang kedua, wahya anna al-arwah al-mauta hal tatalaqqa wa tatazawwara wa tatakkara al-amla, yaitu tentang roh yang mati itu, adakah mereka itu saling bertemu, ziarah menziarahi dan ingat mengingati. Disebutkan dalam bab ini di mana Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan tazakkarul arwahil 'ilm wa maqamun nafsil mutma'innah. Artinya roh-roh itu saling ingat mengingati tentang ilmu ataupun bertukar-tukar pandangan mengenai ilmu. Wa fi qissah al-Isra' min hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, disebut dalam satu kisah, yakni peristiwa Isra' wal Mi'raj, yakni perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Min hadits Abdullah bin Mas'ud, dipetik daripada hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, katanya, lamma usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan di suatu malam, yakni peristiwa malam Isra wal Mi'raj, laqiya Ibrahim wa Musa wa Isa salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Nabi SAW bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Apa yang mereka lakukan? Fatadzakarus salah, mereka duduk dan mereka membicarakan perihal mengenai sa'ah, yakni tentang kiamat. Fabada'u bi Ibrahim, maka mereka itu memulakan persoalan tentang kiamat ini dengan Nabi Allah Ibrahim. Fasa'alu anha, lalu mereka menanyakan kepada Nabi Ibrahim perihal mengenai sa'ah, yakni kiamat. Kenapa Nabi Ibrahim? Pertama, kerana Nabi Allah Ibrahim ini ialah Nabi yang disebut sebagai Khalilullah. Khalilullah artinya teman rapat, yakni ataupun kita sebut sebagai best friend. Kalau orang sini panggil best friend, kalau USJ sana kita panggil teman rapat. Best friend maknanya teman rapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Mesir kita ada kawan, teman rapat, pergi kuliah sama, kadang-kadang kita pergi ziarah kawan kita yang Arab, pergi rumah dia, sembang, belajar. Satu hari Ustaz pergi seorang, lalu Arab akan tanya, aina khalilik, mana pergi teman rapat? Khalil artinya teman rapat. Dan diberikan gelaran itu kepada Nabi Allah Ibrahim adalah disebabkan kerana tawakalnya Nabi Allah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak berbelah bagi. Nabi Allah Ibrahim mengadu kepada Allah perihal yang dilakukan oleh kaumnya. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa'innahu minni. Wahai Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyebabkan ramai di kalangan manusia telah sesat kerananya. Barang siapa yang mengikuti aku, fa'innahu minni, sesungguhnya dia itu daripadaku. Wa man 'asani fa'innaka ghafurur rahim. Barang siapa yang menderhakai aku, maka sesungguhnya engkau sajalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Disebabkan penentangan Nabi Ibrahim AS terhadap kaumnya yang menyembah berhala, hatta kepada ayahnya sendiri, menyebabkan Nabi Ibrahim ini dibenci, ditentang.
Hal ini telah menyebabkan Nabi Ibrahim beriltizam bahawa dia akan menghancurkan berhala-berhala sembahan mereka. Disebabkan berhala ni habis buat sesat. Sehinggalah pada suatu hari di mana penduduk Babylon ni dia mempunyai dua fasa. Fasa pertama pemerintahan Namrud, fasa yang kedua pemerintahan Nebukadnezar. Pemerintahan Namrud itu di zaman Nabi Allah Ibrahim, dan Babylon terletak di negara Iraq di antara dua sungai Furat, dan ada yang kata Furat dan Najlah. Dan pemerintahan Namrud itu disebut dalam Quran dan juga disebut dalam hadis tentang Namrud, tetapi tidak disebut di kalangan ahli sejarah. Tuan sebut cari dia di kalangan ahli arkeologi, nama Namrud takkan ada. Tetapi yang ada dalam kajian sejarah dan catatan sejarah ialah seorang pemerintah yang persis seperti Namrud, iaitu Hammurabi. Ini kerana di sisi pengkajian sejarah dan arkeologi, mereka mengatakan bahawa Hammurabi ini seorang pemimpin di Babylon dan mempunyai kekuatan tentera yang begitu kuat. Bukan sahaja mempunyai kekuatan tentera, tetapi struktur haikal pemerintahan yang begitu tersusun dan mempunyai undang-undang yang bertulis. Sehingga kan ahli arkeologi menjumpai manuskrip yang dilakukan atau manuskrip undang-undang yang dilaksanakan di zaman Hammurabi, yang ditulis di atas tembikar-tembikar. Maknanya tembikar ketika dia tengah lembut ditulis, dicop, diukir sehinggalah dia menjadi keras dan dijadikan sebagai undang-undang yang kekal. Sehinggalah beribu tahun bila mana mereka menjumpai manuskrip dan mereka susun, dan mereka mendapati bahawa Hammurabi ini punya struktur pentadbiran yang begitu hebat. Maknanya dia sebuah empire. Tidak cukup dengan itu, Hammurabi ini dia pernah menjatuhkan hukuman atas pesalahnya dengan cara membakar. Tidak pernah berlaku sebelum itu mana-mana pemerintah yang seperti itu. Maknanya untuk mengekalkan kuasanya, dia menggunakan undang-undang yang keras terhadap kesalahan. Nah, kita tepikan dulu cerita Hammurabi ini. Maka ketika penduduk Babylon ini keluar merayakan satu perayaan dan tidak dibenarkan mereka ini duduk di dalam kota mereka, hendaklah dirayakan di luar sana. Maka di sinilah Nabi Allah Ibrahim mengambil kesempatan dengan memusnahkan berhala-berhala yang ada di waktu itu di makbad, yakni di tempat penyembahan mereka. Sehinggalah bila mana mereka balik, mereka mendapati berhala yang tuhan-tuhan mereka itu telah musnah, ditinggalkan berhala yang paling besar. Lalu menyebabkan ketua agama itu terkejut dan marah. Kerana apa? Kerana berhala ini bagi mereka adalah suatu lambang. Bila mana berhala itu dimusnahkan, sudah tentulah ketua agama ini dia rasa tersinggung, maruahnya jatuh. Dan pada berhala-berhala itu ada ketua-ketuanya. Pada setiap berhala itu ada ketua, ada ketua-ketua agama. Bila mana berlakunya berhala itu pecah, menyebabkan penduduk di kawasan itu terkejut. Maknanya cepat menjadi viral. Berhala pecah. Lalu mereka sekejap saja mereka berkumpul di kawasan tersebut dan terkejut. Lalu ditanya siapa punya kejut. Lalu dinyatakan bahawa ada seorang pemuda. Quran gunakan kalimah fata. Fata maksudnya seorang pemuda yang melakukan yang namanya Ibrahim.
maka sudah tentulah mereka ini marah, kerana daripada berhala itu ada di kalangan mereka ini yang punya penganut yang fanatik. Pada tidaknya berhala inilah yang dikatakan berhala yang membawa rezeki. Berhala ni pula kalau nak cari jodoh, berhala ni pula untuk kalau nak pergi pegang ni lah berhala-berhala. Tiba-tiba berhala ni pecah ketika Nabi Allah Ibrahim ditangkap dan dibawa ke tempat makbad, tempat persembahan. Maka sudah tentulah penduduk-penduduk di situ marah. Quran tak cerita bagaimana gambaran situasi Nabi Ibrahim dibawa, tak ada. Tetapi Quran mengajar kepada kita berfikir. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu ada pengajaran bagi orang yang berfikir. Dan Allah ajar kepada kita metodologi berfikir. Membaca Quran bukan sekadar baca, tetapi kena fikir. Iaitu Allah Ta'ala ajar kepada kita, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Tidakkah mereka itu melihat kepada seekor unta bagaimana ia diciptakan? Tengok pula kepada langit bagaimana dia ditinggikan. Bererti bila mana kita baca Quran sampai kisah di mana Nabi Ibrahim dibawa, itu kita kena lihat situasi yang biasa berlaku di mana-mana. Hatta dalam apa yang kita baca, apa yang kita tahu, apa yang kita tonton, itulah dia sebenarnya situasi tidak berubah. Apabila seorang itu dituduh bersalah, apabila dibawa pasti akan ada orang yang mencela, pasti ditangkap, dicaci, dihina, barangkali diludah, begitu. Itulah gambaran ketika Nabi Allah Ibrahim itu dibawa. Ketika dibawa di hadapan ketua-ketua agama tersebut, sedikit pun Nabi Ibrahim tak takut, walaupun dia masih muda. Ketika dihadapkan di hadapan pemimpin agama tersebut, lalu mereka menanyakan kepada Nabi Ibrahim, siapa yang melakukan ini? Dia tanya kepada Nabi Ibrahim, siapa yang melakukan ini? Dengan makna kenapa melakukan ini? Lalu Nabi Ibrahim ini apabila dihadapkan di hadapan pemimpin dan pengikut yang fanatik, sedikit pun Nabi Ibrahim tak takut. Dalam muda, berani pula. Ketika ditanya, Nabi Ibrahim menjawab, tanyalah kepada Tuhan, mana tu? Tanyakanlah kepada mereka yang dibunuh ataupun dimusnahkan ini. Jadi tanyakan kepada Tuhan yang dimusnahkan ini, siapa yang memperlakukan ke atas mereka? Maknanya Nabi Ibrahim cukup mereka tanya berhala-berhala yang dimusnahkan ini. Lalu di kalangan mereka berkata sesama mereka, takkan kita nak tanya pada batu-batu berhala ni? Lalu salah seorang mengatakan, wah Ibrahim, takkan kami nak tanya pada batu yang tidak boleh bercakap? Rupanya Nabi Ibrahim ni bijak, dan berani bijak pula. Nah, kalau berhala ini sendiri tidak boleh bercakap, membela diri, memberitahu siapa yang memusnahkan dia, apatah lagi memustajabkan doa, apatah lagi memberikan mudarat kalau tidak berdoa kepadanya, kena bersembah. Jadi ini menyebabkan seluruh masyarakat di waktu itu terkejut. Sebab orang ramai nak tengok bagaimana Nabi Ibrahim akan dihukum. Maka bila mana Nabi Ibrahim berhujah bahawa kenapa sembah kepada Tuhan yang membela diri pun tak, mempertahankan diri pun tidak boleh, apatah lagi nak mempertahankan orang lain, nak memberikan jawapan pun tak boleh, apatah lagi nak mustajabkan menjawab semua permintaan orang lain, kenapa sembah? Atas sebab inilah maka mereka terpaksa menghukum Nabi Allah Ibrahim. Oleh kerana pemimpin agama ataupun ketua agama tidak diberikan kuasa untuk menghukum, tak boleh.
maka dia perlu merujuk kepada pemerintah, iaitu Namrud ataupun Hammurabi. Ketua agama padanya ada pengaruh, tapi dia tidak ada kuasa, maka dirujuk kepada Namrud. Namrud ada kuasa. Bila dibawakan kepada Namrud yang mempunyai kuasa, bala tenteranya ada, undang-undangnya ada, tetapi Namrud yang berkuasa, dia memerlukan pada orang agama, kerana pada agama itu ada pengaruh. Dia tak ada pengaruh, dia ada kuasa. Makanya kedua-duanya memerlukan antara satu dengan yang lain. Pemimpin pemerintah perlukan pengaruh. Pengaruh ada pada tangan orang yang beragama. Orang agama dia perlukan kuasa, kuasa pada pemerintah. Sebab itu Nabi SAW pernah menyebut dua golongan ni, kalau dia baik, masyarakat menjadi baik. Tetapi kalau dua golongan ini tidak baik, masyarakat akan musnah. Dan Nabi Ibrahim berdepan dengan dua golongan ini. Lalu Namrud bertanya kepada Nabi Ibrahim, siapa Tuhan kamu? Maka kata Nabi Ibrahim, Tuhan aku ialah Tuhan yang hidup dan mematikan. Maka dibawalah dua panduan, satu dihukum mati, satu dilepaskan hidup. Maka aku juga boleh hidup dan mematikan. Maka nak kata, apalah sangat Tuhan kamu Ibrahim, aku juga boleh menghidup dan mematikan. Maka Nabi Ibrahim kata, Tuhan aku ialah Tuhan yang menerbitkan matahari di sebelah timur dan tenggelamkan di sebelah barat. Maka bila contoh itu dibawakan kepada Namrud, itu matahari itu mencabar lagi, kerana Tuhan kepada Namrud itu ya memangnya matahari. Maka berhala adalah perantara kepada Tuhan matahari. Konsep menggunakan perantaraan itu sudah berlaku sejak dahulu, dan asas kepada penyembahan berhala adalah perantara. Perantara daripada segala macam batu dan segala macam madah ataupun benda-benda yang bukan secara langsung kepada Allah Ta'ala. Dan asas kalau kita lihat kepada sejarah yang berlaku kepada Nabi Nuh AS pun, berhala itu asalnya gambaran kepada orang soleh di waktu itu. Bila telah meninggal dunia, nak mengenang orang soleh, maka diletakkan suatu berhala ataupun satu contoh lembaga ataupun patung ataupun batu yang mereka tujuannya untuk mengingatkan mereka kepada kesolehan orang tersebut. Maka generasi kemudian menganggap ianya memberikan barakah. Kalau tidak ada keberkatan, buat musbah. Malahan yang mendatangkan barakah itu ialah Allah. Sebab itu kita dituntut untuk baca surah Al-Mulk yang dimulakan Tabarakallah. Tuhan yang memberikan barakah, bukan yang lain. Sebelum kita tidur, kita dituntut untuk baca surah Mulk, nak mengingatkan kita bahawa barakah itu datang daripada Allah. Maka apabila Nabi Ibrahim mengatakan bahawa Tuhan dia ialah menerbitkan matahari di sebelah timur dan menenggelamkan di sebelah barat, menyebabkan Namrud tidak boleh berhujah. Tidak boleh berhujah itu satu, malu di hadapan khalayak ramai itu satu lagi. Maka di sinilah kita lihat bahawa Namrud yang mempunyai penguasa dan juga ketua agama bergabung. Lalu mereka menjatuhkan hukuman kepada Nabi Allah Ibrahim. Bukan disebabkan kebenaran hujah, bukan, tetapi nak mengekalkan status quo yang mereka ada. Pemimpin memerlukan pengaruh untuk mengekalkan kuasa, dan ketua agama memerlukan kuasa untuk mengekalkan pengaruh. Dan itu yang berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim, yang mana Nabi Allah Ibrahim berhadapan seorang saja, dia seorang. Hebat Nabi Allah Ibrahim lagi daripada Nabi Musa. Ini kerana Nabi Musa, ketika Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala beritahu kepada Firaun
izhab ila Fir'aun, pergilah kamu kepada Fir'aun, fa innahu tagha, sesungguhnya Fir'aun ini melampau. Lalu apa yang berlaku di waktu itu? Nabi Musa minta supaya melantik Nabi Harun sebagai pembantu, tapi Nabi Ibrahim tak pergi seorang. Maka ketika Nabi Allah Ibrahim nak dicampakkan ke dalam api, maka apa yang dibaca oleh Nabi Allah Ibrahim, lalu Nabi Ibrahim baca, hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagiku Allah sebagai tempat aku bertawakal. Maka ini jugalah yang dibaca oleh Nabi SAW ketika di dalam peperangan Uhud, bila mana Nabi mendapat serangan mengejut daripada Quraisy, di mana di kalangan para sahabat, terutamanya di kalangan Ansar, cuba mempertahankan Nabi SAW daripada serangan yang mengejut itu, di mana seorang demi seorang di kalangan Ansar gugur syahid dan membawa kepada 70 orang mati syahid kerana nak mempertahankan Nabi. Dan Nabi ketika melihat bahaya semakin hampir, lalu baginda membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagiku Allah, cukuplah bagiku Allah tempat aku bergantung. Maka Nabi Allah Ibrahim dicampakkan ke dalam api, lalu Allah SWT menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim secara langsung, tak ada melalui malaikat, tak ada. Ini memang saya langsung. Lalu Allah bicara kepada api, ya nar kuni bardan wa salam, wahai api, jadilah engkau sejuk dan Ibrahim selamat. Kalau sejuk saja tak selamat, maka Nabi Ibrahim akan mati dalam kesejukan. Maka jadilah sejuk dan selamat. Maka asbab daripada inilah, bila mana Nabi Allah Ibrahim dicampakkan ke dalam api, maka Nabi Ibrahim selamat. Lalu Allah SWT panggil malaikat. Dan kisah yang saya ceritakan di awal tadi dipetik daripada kitab Qasasul Al-Anbiya yang dikaryakan oleh Syekh Abdul Wahab An-Najjar. Cerita yang kedua ini pula Ustaz ambil daripada tafsir At-Tabari, yang mana Imam Jabir At-Tabari ini meninggal 310. Disebut dalam tafsir At-Tabari, tidak disebut dalam tafsir-tafsir yang lain, iaitu ketika Allah Ta'ala telah menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim daripada mati dalam dicampakkan dalam api, lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala panggil semua malaikat. Bila panggil malaikat, lalu beritahu kepada malaikat, sesungguhnya aku ingin mengangkat ataupun memilih Nabi Ibrahim sebagai khalil, yakni teman aku. Di kalangan malaikat yang paling gembira ialah malaikat maut, kerana walaupun tugas dia mencabut nyamuk, ketika Nabi Ibrahim nak dicampakkan ke dalam api, dia yang paling susah hati, kerana tugas dia ialah mencabut nyawa Nabi Allah Ibrahim ni. Makanya para malaikat dia menyayangi orang yang soleh. Bila mana Allah izinkan Nabi Allah Ibrahim ini wafat, walaupun di waktu itu masih muda, maka ketika Allah Ta'ala memanjangkan umur Nabi Allah Ibrahim, malaikat yang paling gembira ialah malaikat maut. Lalu beliau dalam meminta izin kepada Allah Ta'ala agar beliau sendirilah yang bertemu dengan Nabi Ibrahim untuk menyampaikan khabar bahawa Allah telah memilihnya sebagai khalil. Dan Allah Ta'ala mengizinkan kepada malaikat maut itu memberitahu kepada Nabi Allah Ibrahim, yang mana tugas itu sebenarnya tugas malaikat Jibril. Di dalam memberikan tugas, walaupun tugas itu ialah tugas Jibril alaihissalam, menyampaikan wahyu, menurunkan Al-Quran, menyampaikan beberapa potongan atau menyampaikan
ajaran kitab Taurat, Injil kepada para nabi. Memang tugas Nabi malaikat Jibril. Tapi kadang-kadang Allah tugaskan malaikat lain. Sebagai contoh surah Al-Fatihah. Ketika Nabi SAW bersama dengan malaikat Jibril alaihissalam berada di Hijr Ismail. Ketika Nabi berada dengan malaikat Jibril, ketika berada di Hijr Ismail, baginda terdengar suatu bunyi pintu terbuka, pintu langit terbuka. Lalu Nabi memandang ke atas, Jibril memandang ke atas, dia kata, inilah pintu. Inilah satu pintu di langit yang tidak pernah dibuka, pintu daripada Arasy. Maka turun malaikat dengan membawa dua cahaya. Maknanya malaikat yang menanggung Arasy turun dengan membawa dua cahaya, yang mana Jibril kata tidak pernah pintu itu dibuka. Inilah pintu kali pertama dibuka. Maka turunnya malaikat dengan membawa dua cahaya dan diberikan kepada Nabi SAW dengan menyatakan, bergembiralah wahai Muhammad, tidak diberikan dua cahaya ini hatta Nabi Musa pun diberi. Itulah dia suratul Fatihah dan akhir surah Al-Baqarah diberikan. Walhal tugas memberikan wahyu itu malaikat Jibril. Tapi ada ketikanya bukan malaikat Jibril. Maknanya Allah boleh berikan kepada sesiapa yang dia kehendaki. Begitulah juga kisah malaikat maut tadi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ketika dia datang ke rumah Nabi Allah Ibrahim, didapati rumah Nabi Ibrahim ini kosong dan pintunya terkunci. Lalu dia masuk ke dalam rumah tersebut ketika Nabi Ibrahim masih lagi berada di khalayak ramai. Ketika Nabi Ibrahim pulang setelah Allah selamatkan dia, didapati pintu rumahnya masih lagi terkunci kemas. Tetapi dia melihat kelipat orang ada dalam rumah. Bila Nabi Ibrahim masuk, maknanya Nabi Ibrahim sudah keluar, dia dah siap kunci semua. Ketika dia masuk, lalu dia berkata, siapa yang mengizinkan, man azina laka an tadkhul baiti, siapa yang mengizinkan kau masuk dalam rumah ini? Kata Nabi Ibrahim. Lalu kata malaikat Jibril, malaikat maut, yang mengizinkan aku masuk dalam rumah ini ialah Tuhan kepada tuan rumah. Maka Nabi Ibrahim ni orang cerdik, dia kata sedang betul. Kalau tak berlaku izin yang taklah, tak boleh masuk. Betul. Dan oleh kerana Nabi Ibrahim ni orang cerdik, memang semua para nabi mesti di kalangan orang yang paling cerdik. Lalu Jibril malaikat maut kata, memperkenalkan dia adalah malaikat maut. Tujuan datang adalah untuk memberitahu kepada Nabi Ibrahim berita gembira bahawa Allah telah melantik Nabi Ibrahim sebagai khalil. Maka Nabi Ibrahim menjawab, alhamdulillah, falhamdulillah. Maka Nabi Ibrahim jawab, alhamdulillah. Oleh kerana yang datang ni malaikat maut, tak pernah malaikat maut datang menyampaikan wahyu, tak pernah menyampaikan berita, tak pernah. Selalunya malaikat Jibril. Lalu Nabi Ibrahim bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat maut, aku nak tahu saja, bagaimana rupa kamu ketika kamu mencabut nyamuk orang yang kafir? Ni hati masih marah lagi sebab nak campak dia nanti, tapi Allah selamatkan Nabi Allah Ibrahim. Ni mereka yang terlibat nak bunuh Nabi Ibrahim ni. Macam mana rupa kamu ketika nak cabut nyamuk orang yang kafir ni? Lalu kata malaikat maut, kau jangan lari pula. Maka kata Nabi Ibrahim, tak, aku tak lari. Lalu kata malaikat maut, fa'arid, maka aku akan ubah. Ketika malaikat maut berubah, rupanya Faizan dengan tiba-tiba dia menjadi seorang lelaki yang berkulit hitam dengan rambutnya menjulang ke langit seperti lidah api. Maknanya rambut ini, kepala ini macam keluar api dengan rupa yang menakutkan, hitam, menyebabkan Nabi Ibrahim terkejut dan jatuh pingsan. Kemudian apabila Nabi Ibrahim sedar,
Dan malaikat itu berubah menjadi seorang lelaki yang asal tadi. Lalu kata Nabi Ibrahim, demi Allah, cukuplah hanya melihatmu sahaja sudah menjadikan orang kafir itu merasa gerun. Tak buat apa ni, tengok muka je. Kemudian aku nak tahulah bagaimana rupa kamu ketika mencabut nyawa orang yang beriman. Maka kata malaikat maut, baik, aku pun berubah. Ketika dia berubah, dia menjadi seorang lelaki yang cukup cantik parasnya dan berbau dengan bauan yang menyebabkan Nabi Ibrahim gembira. Lalu Nabi Ibrahim kata, demi Allah, cukuplah hanya memandangmu sahaja telah menyebabkan hati menjadi tenang. Kemudian malaikat maut pun beredar. Lalu Nabi Ibrahim berdiri sebab jatuh pingsan tadi dulu. Masa ketika melihat malaikat menjadi orang yang baik pun, dia masih lagi duduk. Lalu dia berdiri. Ketika berdiri, sebab dia dah tahu dia dah nanti menjadi khalil, teman lapan Allah Subhanahu Wa Taala, satu kedudukan yang sangat tinggi. Memang Nabi Ibrahim ni sebelum dilantik Nabi SAW sebagai Rasul, Nabi Ibrahim kedudukan yang paling tinggi, mengatasi semua para Nabi. Ketika berlakunya Isra wal Mi'raj itu, Nabi Ibrahim berada di tingkat langit ke-7. Dan ketika Nabi nampak Nabi Ibrahim bertemu ketika Nabi SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim di tingkat langit ke-7, Nabi Ibrahim sedang bersandar di salah satu tiang Baitul Ma'mur, tempat di mana para malaikat tawaf. Kalau di bumi tempat tawafnya di Mekah, tapi kalau di langit itu di Baitul Ma'mur. Nabi Ibrahim sandar salah satu tiang di Baitul Ma'mur. Maknanya tinggi kedudukan Nabi Allah Ibrahim. Allah Ta'ala uji Nabi Ibrahim itu ketika dia muda, uji iman dia. Ketika dia dapat anak, baru dapat anak, melalui Hajar, disuruh pula bawa anak bini di suatu lembah yang kontak, iaitu Mekah. Kemudian bila anak itu dah mula membesar, pergi pula sembelih anak lagi. Itulah ujian yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim. Maka sebab itu Nabi Ibrahim ni Allah Ta'ala akan berikan satu kedudukan yang tinggi sebagai khalil. Dan Nabi Ibrahim ni bijak, masih muda lagi bijak dah. Dia kata oleh kerana dia dah dilantik menjadi khalil, satu kedudukan yang tinggi, dia tanya Allah Ta'ala secara langsung, wahai Allah, wahai Tuhan, aku nak tahu bagaimana kau menghidupkan orang yang mati. Tadi dah tengok malaikat cabutnya itu macam mana, ni nak tengok macam mana Allah Ta'ala menghidupkan orang yang telah mati ni. Sudah tentulah bila mati ni bercampur-campur dah tulang belulang ni, macam mana Tuhan menghidupkan yang mati. Dan Allah Ta'ala tanya kepada Ibrahim, afalam tu'min, adakah kau tidak beriman wahai Ibrahim? Lalu Nabi Ibrahim kata, qala bala, bahkan aku beriman, akan tetapi aku nak sedarkan hati. Timbullah cerita dalam Quran di mana Allah Ta'ala memerintah kepada Nabi Allah Ibrahim memilih 4 ekor burung yang berlainan, kemudian Iframu ni dicincang lalu dicampur semua. Lepas tu barulah dipecahkan menjadi 4 bahagian yang bercampur-campur tu, diletakkan satu bahagian tu di satu bukit yang tinggi. Nabi Ibrahim berdiri di tempat yang lain menyeru nama burung tersebut. Nescaya bahagian burung itu akan datang kepada Nabi Ibrahim dengan segera. Maknanya tak pernah berlaku sebelum tu dan tak pernah berlaku selepas tu, tak pernah. Ini special Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim. Maknanya hebatlah Nabi Ibrahim. Tetapi bila ditanya tentang kiamat, fasa'alu anha, lalu Nabi Musa, Nabi Isa tanya kepada Nabi Ibrahim yang dikatakan Khalil tadi tentang kiamat, falam yakum indahu ilma. Kata Nabi SAW, Nabi cerita dengan sahabat, bila ditanya tentang sahabat, Nabi Ibrahim tak tahu. Punya hebat Nabi Ibrahim tu tak tahu. Thumma bin Musa, kemudian mereka beralih pula kepada Nabi Musa. Kalau Nabi Musa tahu, Nabi Musa ni pula kedudukannya di tingkat yang ke-6, langit yang ke-6. Nabi Ibrahim yang ke-7. Dia mana step rendah sikit.
Nabi Musa hebat. Bahkan kelebihan Nabi Musa ini Allah berikan dia kitab Taurat. Yahudi menjadi bangga dalam dua hal. Pertama, keturunan mereka daripada keturunan mereka ini ramai para Nabi Bani Israel. Yang kedua, kebanggaan Yahudi ialah kitab Taurat. Pernah satu ketika Yahudi bercakap dengan Nabi SAW, lalu dia mengatakan bahawa kepada Nabi SAW, laqad utina Taurah, aman utiya Taurah, utiya khairan katsira. Sesungguhnya kami adalah satu kaum yang diberikan kitab Taurat. Barang siapa yang diberikan kitab Taurat, dia mempunyai kelebihan yang banyak. Sebab kitab Taurat antara kitab yang terlengkap sebelum Al-Quran, menceritakan perihal kejadian manusia, menceritakan perihal bagaimana bukan sahaja para Nabi yang terdahulu, bahkan juga akan datang, yakni peristiwa yang akan datang di Nabi akhir zaman, bagaimana sifat dia, semua cerita detail. Kemudian ceritakan tentang kiamat. Sebab itulah Yahudi ini cukup bangga dengan kitab Taurat. Mana tidaknya Nabi dia pun bangga, Nabi Musa dia pun bangga juga. Ada dua perangai yang hampir sama, perangai Yahudi dengan Bani Israel, Nabi Musa dengan Bani Israel. Bukan sama juga perangai. Cuma Nabi Musa itu betul. Contoh, ketika Nabi Musa ketika dia berada di Tursina, setelah dapat kitab Taurat, Nabi Musa sebelum dia nak balik, dia beritahu Allah, wahai Allah, Rabbi arini anzur ilaik, wahai Tuhan, aku nak tengok Allah Ta'ala. Lalu maka Allah kata tak boleh, lantaran ni kau sampai bila-bila tak boleh, kan? Maka nak tengok sangat, dah Allah turunkan satu cahaya pencahaya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa turun, dia dapati kaumnya tidak menyembah berhala. Lalu Nabi Musa marah. Lalu apa mereka jawab? Ya Musa, lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra. Wahai Musa, aku sekali-kali tidak akan beriman dengan kau sehingga kami melihat Allah. Nah, sama tak dengan Nabi Musa? Sama. Lalu Allah datangkan satu gempa, pingsan mereka. Cuma mereka ini dihukum sebab mereka syirik. Nabi Musa tak syirik, cuma nak lihat Allah Ta'ala je. Tapi perangai bukan sama je, nak tengok Allah. Tentu. Itu yang pertama. Yang kedua, kisah bagaimana Bani Israel berbangga dengan kitab Taurat, bangga dengan ilmu yang mereka ada. Memang di kalangan di zaman Nabi, Yahudi ini memang dia rasa bangga dengan ilmu yang dia ada. Jangan kata Yahudi orang sekarang ni, kalau ilmu dia lebih sikit pun dia dah bangga lah. Ada kelebihan sikit, dia akan bangga. Sehingga kan Nabi Musa setelah dah selesai semua ni, diberikan kitab Taurat, lalu Nabi Musa tanya kepada Bani Israel, siapa di kalangan kita ni yang lebih mengetahui? Lalu mereka menjawab, Musa. Sebab dia berikan kitab Taurat, dia tahu kitab Taurat semua, ajaran kitab Taurat, Musa. Lalu Allah Ta'ala tegur Nabi Musa. Dia kata, wahai Musa, dia kata, kau pergi satu tempat di antara dua laut. Itu yang kisah Nabi Musa pergi bersama dengan Yusha bin Nun, seorang pemuda, bertemu dengan Khidir yang Allah Ta'ala rangkamkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahf. Dan bagaimana Allah Ta'ala ceritakan Nabi Musa ni pasal nak tunduk dan ego Musa ni. Sudahnya apa kata Khidir, dia buat semua ni, dia bunuh anak dia. Dia nak beritahu bahawa yang lebih pandai, yang lebih bijak itu Allah. Sebab itu tentang kalau baca surah Al-Kahfi di akhir itu, apa yang tersebut? Kan di akhir sekali Nabi sebut, inna ma'ana bashar mithlukum yuha. Sesungguhnya aku ni hanyalah manusia seperti kamu juga, yang diberikan wahyu. Hanya diberikan wahyu, sebab tu Allah nak ajar pada kita rendah diri. Hatta Nabi memang rendah diri. Jadi nak kisah Nabi Musa ni lagi panjang, sebab Nabi yang paling banyak disebut dalam Quran ialah kisah Nabi Musa berbanding dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun kita cerita itu pun dah habis waktu dah ni, dah nak masuk ke duha. Bayangkan kalau ustaz cerita tentang Nabi Musa mau ke zuhur, jadi kita tak takutlah cerita
Musa. Kita lain kali kita cerita kisah Nabi Musa. Jadi ada satu kisah yang akhir sekali tentang bila kita berdakwah, bila kita menjadi imam, kita kena melihat kepada madu ini ataupun makmum yang di belakang kita. Ini dulu pernah berlaku di zaman Ustaz kecil. Ustaz kecil, Ustaz muda, kecil lah, belum masuk asrama ini. Adalah Ustaz guru Ustaz lah. Dia ngajar, dia kata kita kalau jadi imam, kita ni kena tengok makmum, dia kata. Begitulah kalau kita ceramah ni, kita kena tengok orang yang mendengar, dia kata. Kita jangan syok sendiri. Pernah satu ketika, dululah cerita, ada seorang imam ni, dia hafiz bacaan dia. Dan ada hamba Allah ni, dia rupanya dia tak pernah pergi solat. Dia tak pernah solat, dia tak pernah baca Quran, tak pernah. Sampai satu ketika dia teringin nak pergi solat. Dan kawan dia ajak, jom kita pergi solat. Dia pun siap-siap lah mandi awal-awal. Pun hari ni dia nak pergi solat. Bolehlah baca sikit-sikit macam tu. Tapi banyaklah Quran dia tak tahu, apa pun tak tahu. Kan? Jadi kawan dah ajak dia pergi. Jadi bila pergi solat maghrib, imam pula tengah semangat, dia baca surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah kan panjang, dia baca. Habis dia baca, yang makmum kat belakang ni dah risau, panjang. Habis tu dah beri salam, dia pun berani tanya imam. Dah habis tu orang semua duduk, dia pun tanya imam, nak tanya sikit. Tadi imam baca sedap. Imam baca sedap. Alhamdulillah, terima kasih. Imam baca surah apa? Oh, tadi saya baca surah Al-Baqarah. Al-Baqarah tu maksudnya apa? Maksudnya lembu. Lembu kan besar. Bila dia besar, jadi bila ayat ni membaca pun panjang. Kan panjang. Yalah, kita korban sembelih lembu, hari raya kita sembelih lembu, banyaklah gunanya. Boleh lembu, boleh pakai, jadi besar. Adakah nama binatang lain? Ada. Semut. Semut pun ada. Kan? Mana lebih panjang, surah semut ke surah Baqarah? Surah Baqarah lah kata imam tu. Oh, betul lah, sebab tu dia panjang. Jadi imam baca semua ke? Tak, saya tak baca semua. Saya baca sikit je. Sikit pun rasa banyak. Okay. Menantikan nak masuk Isyak ni, nanti kita sembahyang Isyak, imam nak baca apa? Oh, saya ingat saya nak baca surah Al-Fil. Surah Al-Fil, Al-Fil apa maknanya? Al-Fil itu maksudnya gajah. Jadi imam nak kena baca Al-Fil kita kena baca semua. Al-Fil kita kena baca semua, tak boleh seorang. Dia bermulalah berkira-kira. Kalau baca surah Al-Baqarah lembu, itu pun hampir nak setengah jam nak habis. Ini Al-Fil, gajah lagi besar. Jadi ketika imam angkat takbir Allahu Akbar, dia pun cabut. Kan? Sebab apa? Pada asal Al-Fil tu nama dia gajah, surah dia pendek. Jadi bila kita nak jadi imam, kena tengoklah makmum belakang tu macam mana. Begitulah juga ketika kita nak mengajar, tu kena tengoklah makmum juga. Jangan syok saja kita duduk cerita-cerita, orang lain pun banyak hal juga. Kan? Sudahnya bulan depan langsung tak ada. Kita seorang yang cakap sebab apa? Semua makmum dah cabut dah. Ini kalau Ustaz cerita, ni istiqadah. Itu saja yang baik datang daripada Allah, yang salah yang silap adalah firman Ustaz sendiri. Ustaz dalam menyampaikan salam. Aku qawli hadza wa astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fanattabi'a ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.